Selamat sejahtera semua. Saya pengamal perubatan tradisional Cina, Encik Chen. Saya teruja untuk berada di sini hari ini di saluran tenaga emas untuk membincangkan topik yang menjadi kebimbangan semua orang, kantung mata. Adakah Anda sering mengalaminya? Setiap pagi apabila Anda bangun, perkara terakhir yang Anda mau lakukan ialah melihat cermin. Saat Anda melihat diri Anda di cermin, Anda nampak dua kantung di bawah mata Anda yang tidak akan hilang, membuatkan Anda kelihatan tua, letih, dan langsung tidak bertenaga. Untuk menangani dua perkara yang menjengkelkan ini, Anda mungkin telah membelanjakan beribu-ribu ringgit untuk pelbagai jenis krim mata dan serum yang kononnya terbaik, dan Anda mungkin telah mengunjungi salon kecantikan dan mencoba pelbagai jenis urutan dan alatan. Tetapi hasilnya, kantung mata itu tetap ada, tidak berganjak, terlekat erat. Pada ketika ini, Anda mungkin mula tertanya-tanya, adakah saya tidak cukup tidur malam tadi? Oh, adakah saya benar-benar semakin tua dan kulit saya semakin kendur? Rakan-rakan, jika Anda benar-benar berpikir begitu, maka Anda melihat masalah ini terlalu dangkal. Hari ini saya akan mendedahkan satu kebenaran yang mungkin tidak pernah Anda fikirkan dari perspektif perubatan tradisional Cina kami. Punca sebenar kantung mata mungkin bukan penuaan kulit atau sekadar tidak cukup tidur. Punca utamanya ialah organ penting tertentu dalam badan kita secara senyap-senyap merosot dan menghantar isyarat penggerak kepada Anda. Anda pikir kantung mata hanyalah masalah kulit, jadi Anda berusaha keras di bawah permukaan kulit untuk merawatnya. Dalam perubatan tradisional Cina, ini dipanggil meletakkan kereta di hadapan kuda. Pendekatan ini salah dari mula lagi, jadi bagaimana ia mungkin berkesan? Perubatan tradisional Cina tidak pernah merawat sesuatu dengan rawatan yang sama untuk semua. Apabila kita melihat fenomena luaran, perkara yang paling penting adalah untuk mencari punca sebenar. Kantung mata di wajah Anda adalah seperti tanda yang menyatakan dengan jelas, limpa, perut, dan buah pinggang Anda mungkin berada dalam masalah yang serius. Mari kita bincangkan dahulu jenis kantung mata yang pertama dan paling biasa. Puncanya terletak pada limpa dan perut kita. Dalam perubatan tradisional Cina, limpa mengawal pengangkutan dan transformasi. Pengangkutan dan transformasi ini mempunyai dua makna yang sangat penting. Yang pertama ialah pengangkutan dan transformasi pati air dan bijirin, yang bermaksud mencerna dan menyerap makanan yang Anda makan, mengubahnya menjadi nutrien dan tenaga yang boleh digunakan oleh badan, yaitu apa yang sering kita panggil qi dan darah. Yang kedua ialah pengangkutan dan transformasi air dan kelembapan yang sangat penting. Anda boleh menganggap sistem limpa dan perut kita sebagai sistem air pusat sebuah rumah. Ia memikul tanggung jawab berat untuk menguruskan semua metabolisme air seluruh rumah. Air yang kita minum dalam badan kita bergantung pada limpa dan perut. Limpa dan perut digunakan untuk mengumpul air sisa selepas badan menggunakannya dan memetabolismekannya, dan kemudian menghantarnya ke pundi kencing untuk perkumuhan yang lancar. Jika qi limpa Anda sihat dan kuat, maka proses pengangkutan dan perkumuhan air akan menjadi sangat lancar dan cekap. Badan Anda seperti sungai yang mempunyai banyak saluran. Air mengalir dengan lancar dan tiada air berlebihan yang tinggal di tempat yang tidak sepatutnya. Tetapi sebaliknya, jika apa yang akan berlaku jika limpa Anda lemah, keupayaan untuk mengangkut dan mengubah air dan kelembapan akan serta-merta menurun. Limpa ibarat pekerja yang keletihan. Ia tidak mempunyai tenaga yang cukup untuk membuang sepenuhnya kelembapan yang tidak dapat dimetabolismekan dalam badan. Kelembapan berlebihan akan menjadi pengacau dan berkeliaran di mana-mana sahaja di dalam badan kita dan terkumpul. Dalam perubatan tradisional Cina, kami memanggil kelembapan ini kelembapan berlebihan. Salah satu ciri kelembapan berlebihan yang menyusahkan ialah ia berat dan melekit dan suka turun ke bawah. Fikirkanlah apabila Anda berdiri, di manakah bahagian muka Anda yang paling rendah dan paling kendur? Betul, di bawah mata kan? Jadi kelembapan yang tidak dapat dibuang oleh limpa dan perut cenderung terkumpul di situ. Biar saya berikan Anda satu analogi untuk membantu Anda faham. Kantung mata kita ibarat span yang digantung. Apabila Anda basahkan span ini, adakah airnya meresap ke bawah akibat grafiti dan akhirnya terkumpul di tepi bawah span? Kulit di bawah mata kita adalah salah satu tisu yang paling nipis dan lembut di dalam badan kita, sama seperti tepi bawah span itu. Apabila kelembapan berlebihan terkumpul di sini, ia menolak kulit nipis dari masa ke semasa, membentuk kantung berisi air. Inilah yang paling biasa.
dipanggil kantung mata jenis edema. Jika Anda mempunyai jenis kantung mata ini, fikirkan dengan teliti sama ada ia kelihatan sangat ketara dan bengkak apabila Anda baru bangun pada waktu pagi. Ini karena Anda telah berbaring sepanjang malam dan peredaran air badan menjadi lebih perlahan, menjadikannya lebih mudah untuk kelembapan terkumpul di muka Anda. Mungkin pada sebelah petang, apabila Anda bangun dan bergerak, peredaran darah di dalam badan Anda akan menjadi lebih cepat dan kantung mata akan hilang sedikit. Anda boleh melakukan ujian kecil sendiri. Gunakan jari Anda untuk menekan kantung mata Anda dengan lembut. Jika ia terasa lembut dan tidak anjal, membentuk lekukan kecil yang mengambil sedikit massa untuk kembali, maka kemungkinan besar ia disebabkan oleh kelemahan limpa dan kelembapan berlebihan. Jika Anda mempunyai masalah mata ini, jangan hanya fokus pada kantung mata Anda. Perhatikan petunjuk lain di dalam badan Anda seperti seorang detektif. Adakah Anda sering berasa berat dan mengantuk, terlalu malas untuk bergerak sepanjang hari? Adakah Anda mendapati najis Anda tidak terbentuk selepas ketandas? Teksturnya melekit dan mudah melekat pada mangkuk tandas, memerlukan beberapa kali siraman untuk membersihkannya. Lihat cermin dan jelirkan lidah Anda. Adakah Anda perasan ia berisi dan mempunyai lingkaran kesan gigi di kedua-dua belah? Adakah salutan lidah Anda kelihatan tebal, putih, dan basah? Jika Anda mengalami mana-mana gejala ini, semua petunjuk saling berkaitan, menunjuk kepada punca yang sama. Limpa dan perut yang lemah, kelembapan berlebihan di dalam badan, dan punca masalah muka Anda terletak pada 5 organ dalaman. Sebelum saya bersara, saya bertemu dengan seorang wanita berusia awal 40-an di klinik saya. Dia telah memulakan kedai pakaiannya sendiri dan perniagaannya sangat maju, tetapi dia kelihatan sangat lesu. Pada mulanya dia tidak datang berjumpa saya untuk merawat kantung matanya, tetapi untuk menangani masalah insomnia kronik dan keletihannya. Dia memberitahu saya, "Encik Chen, saya berasa sangat letih setiap hari. Saya benar-benar mau tidur. Tetapi saya tidak boleh tidur walaupun selepas berbaring di atas katil selama 1 atau 2 jam. Apabila saya akhirnya dapat tidur, saya bermimpi sepanjang malam. Apabila saya bangun pada waktu pagi, saya berasa lebih letih daripada selepas bekerja seharian. Lihat, saya mempunyai kantung mata ini selama bertahun-tahun dan ia hanya menjadi lebih besar. Kawan-kawan saya selalu mentertawakan saya, mengatakan saya kelihatan seperti berumur 50-an. Saya telah membelanjakan beribu-ribu ringgit untuk produk penjagaan kulit yang diimport, tetapi semuanya sia-sia. Saya memintanya duduk dan melihat dengan teliti. Kulitnya sedikit kekuningan dan tidak berseri, yang kami dalam perubatan Cina panggil wajah pucat. Kantung matanya memang besar dan sedikit gelap, tetapi ia lembut apabila ditekan, sepadan dengan ciri-ciri yang baru kita terangkan. Saya memintanya menjelirkan lidah, dan ternyata ia gemuk. Terdapat kesan gigi yang jelas di kedua-dua belah mukanya dan lidahnya dilitupi salutan putih yang berminyak. Saya bertanya kepadanya, "Bagaimana selera makan Anda?" Dia berkata, "Saya tidak mempunyai banyak selera makan. Saya sering berasa kembung selepas makan sedikit." Saya bertanya lagi, "Bagaimana dengan pembuangan air besar Anda?" Dia berkata dengan sedikit malu, ia sentiasa tidak terbentuk dan mudah melekat pada mangkuk tandas. Selepas mendengar keterangannya, saya memberitahunya, "Masalah Anda bukanlah masalah besar. Anda mempunyai case tipikal kelemahan limpa. Adakah Anda banyak risau dan mempunyai lebih banyak masalah sebagai pemilik perniagaan? Lebih banyak dia mengangguk." Saya menyambung, "Perubatan tradisional Cina mengatakan bahwa kerisauan merosakkan limpa. Anda sentiasa memikirkan tentang kedai, risau tentang prestasi, risau tentang pelanggan. Terlalu banyak berpikir telah merosakkan limpa Anda. Limpa adalah asas badan kita dan bertanggung jawab untuk menghasilkan kui dan darah yang kita perlukan di seluruh badan. Apabila limpa lemah, sumber biokimia kui dan darah tidak mencukupi, jadi Anda berasa letih dan kurang bertenaga. Apabila limpa lemah, keupayaan untuk mengangkut dan mengubah air berkurangan, dan air berlebihan tinggal di dalam badan. Air ini naik ke muka dan menjadi. Kelembapan dari kantung mata Anda terperangkap di bahagian tengah badan Anda, menjejaskan keupayaan perut Anda untuk menyerap makanan. Inilah sebabnya Anda tidak mempunyai selera makan dan perut kembung. Kelembapan kemudian mengalir ke bawah, menyebabkan najis Anda menjadi longgar. Anda lihat,
punca semua masalah ini sebenarnya adalah kelemahan limpa. Selepas mendengar ini, dia tiba-tiba faham dan berkata berulang kali, "Ya, Encik Chen, Anda sangat betul. Itulah sebenarnya. Saya memberitahunya, Anda boleh berhenti menggunakan produk penjagaan kulit yang mahal itu. Ia seperti mengecat dinding, tetapi bahagian dalam dinding telah basah dan reput oleh kelembapan. Apa gunanya memberus kulit Anda dengan cantik? Untuk menyembuhkan penyakit, kita mesti menangani puncanya. Kita mesti memulihkan fungsi limpa dan perut Anda terlebih dahulu. Kemudian, saya memberinya preskripsi formula herba Cina untuk menguatkan limpa dan menghilangkan kelembapan. Kemudian saya berulang kali memberitahunya untuk memberi perhatian kepada dietnya dan mengelakkan semua makanan mentah, sejuk, berminyak, dan manis yang paling mungkin merosakkan limpa dan perut, terutamanya es krim dan minuman sejuk, yang merupakan musuh nomor satu limpa dan perut. Limpa dan perut kita suka persekitaran yang hangat dan kering. Anda memberinya. Bagaimana mungkin timbunan ais batu dapat berfungsi dengan baik? Kira-kira sebulan kemudian, dia kembali untuk rondingan susulan dan semangat serta penampilannya benar-benar berbeza. Kulitnya juga jauh lebih kemerahan. Dia berkata kepada saya dengan gembira, "Encik Chen, kualiti tidur saya jauh lebih baik sekarang, dan saya berasa lebih bertenaga pada waktu siang." Perkara yang paling menakjubkan ialah pekerja di kedai saya semua mengatakan bahwa kantung mata saya telah menjadi lebih kecil dan mereka secara diam-diam bertanya sama ada saya telah mencoba sebarang kosmetik baru. Saya memberitahunya bahwa ini bukan kesan kosmetik, tetapi kesan tenaga yang di dalam badan Anda. Sebaik sahaja fungsi limpa dan perut Anda dipulihkan dan diperkukuh, ia akan dapat memetabolismekan sisa buangan dan air sisa yang terkumpul. Saluran air badan akan tidak tersumbat, dan kantung mata secara semula jadi akan menjadi rata. Inilah penawar yang sebenar. Jadi Anda lihat, di sebalik kantung mata yang kecil terdapat fungsi transformasi Qi limpa dan perut di dalam badan kita. Ini adalah penyebab pertama dan paling biasa, dan puncanya terletak pada limpa. Namun, terdapat satu lagi jenis kantung mata yang lebih degil dan berwarna lebih gelap daripada jenis kelemahan limpa ini. Ia berwarna hitam. Lingkaran gelap dan legam tergantung di bawah mata Anda seperti dua ulat sutra hitam, dan tidak kira berapa banyak Anda berehat atau berapa banyak Anda tidur, ia tetap ada. Untuk kantung mata ini, kita tidak boleh hanya mempertimbangkan limpa. Kita mesti pergi lebih dalam dan mempertimbangkan buah pinggang kita. Perubatan tradisional Cina mengatakan bahwa buah pinggang mengawal air, dan ia adalah pintu utama untuk metabolisme cecair badan kita. Jika limpa adalah pekerja yang bertanggung jawab untuk mengangkut air, maka buah pinggang adalah lokomotif yang membekalkan kuasa untuk pengangkutan ini. Terutamanya apa yang kita panggil yang buah pinggang. Yang buah pinggang adalah seperti api di dalam badan kita. Kami memanggilnya api kehidupan. Ia memanaskan semua organ dalaman kita dan sudah tentu limpa dan perut kita. Tanah mesti dihangatkan oleh api buah pinggang untuk memainkan fungsi pengangkutan dan transformasi normalnya. Jika yang buah pinggang lemah, api kehidupan tidak cukup kuat, dan limpa serta perut akan menjadi sejuk dan lembab. Dalam case ini, keupayaan pengangkutan dan transformasi limpa dan perut akan menjadi lebih teruk, dan pengumpulan air dan kelembapan akan menjadi lebih serius. Buah pinggang itu sendiri terbuka kepada dua meridian yin, dan patinya ada di rambut. Di muka kita, ia berkait rapat dengan kawasan di bawah mata, lingkaran hitam, dan kantung mata. Warna semula jadi buah pinggang adalah hitam. Jadi apabila buah pinggang lemah dan uap air melimpah, warna kantung mata selalunya kelihatan gelap. Jenis kantung mata yang disebabkan oleh kekurangan yang buah pinggang ini biasanya tidak muncul sendirian. Jika Anda bertanya kepada rakan yang mempunyai kantung mata ini, mereka pasti akan memberitahu Anda bahwa mereka sangat takut sejuk. Terutamanya pinggang dan lutut sering sakit dan sejuk. Tangan dan kaki sejuk sepanjang tahun. Tangan dan kaki sejuk sepanjang tahun. Selain itu, dia akan berasa lesu dan sentiasa mau tidur tetapi tidak dapat tidur lena. Dia juga lebih banyak kencing malam dan mungkin terpaksa bangun untuk ketandas beberapa kali pada waktu malam. Anda lihat, ini adalah gambaran kekurangan yang dan limpahan air. Api di dalam badan tidak cukup kuat, dan tidak ada haba yang cukup untuk mengewapkan badan. Air sejuk yang berlebihan akan membanjiri badan dan menyebabkan bencana,
yang menampakkan dirinya sebagai kantung mata yang gelap, besar, dan degil. Jadi, walaupun untuk kantung mata, kita perlu membezakan sama ada ia disebabkan terutamanya oleh kelemahan limpa, atau sama ada kelemahan buah pinggang juga terlibat. Proses dialektik ini seperti seorang detektif yang menyiasat kes. Anda mesti menggunakan semua petunjuk untuk mencari pesalah sebenar. Adakah limpa, pekerja, yang telah mengelat, atau buah pinggang, engine, yang telah rosak, atau adakah terdapat masalah dengan kedua-duanya? Hanya dengan mencari puncanya barulah kita boleh memberikan obat yang betul untuk benar-benar menyelesaikan masalah, bukannya hanya melakukan kerja yang sia-sia di permukaan kulit. Setelah masalah di dalam diselesaikan, wajah secara semula jadi akan segar. Baiklah, semua orang patut faham di sini bahwa walaupun kantung mata adalah masalah kecil, ia mencerminkan kekurangan fungsi limpa dan buah pinggang di dalam badan kita. Kelemahan limpa adalah fungsi asas, dan kelemahan buah pinggang adalah pemburukan. Banyak kali, kedua-dua keadaan ini wujud pada masa yang sama. Kami memanggilnya kekurangan yang limpa dan buah pinggang. Kita telah menemui puncanya. Jadi apa yang perlu kita lakukan seterusnya? Inilah aspek yang paling berharga dalam perubatan tradisional Cina. Setelah kita menemui punca masalah, kita perlu menanganinya. Hari ini, saya akan mengajar Anda beberapa kaedah yang sangat mudah yang boleh Anda lakukan di rumah. Ia tidak memerlukan belanja yang besar. Kuncinya adalah untuk tekun dan membina asas badan Anda. Mari kita bincangkan dahulu puncak kantung mata yang paling biasa, yang disebabkan oleh kelemahan limpa, kelembapan, dan kui yang berlebihan. Limpa dan perut adalah asas yang diperoleh kita, sumber pengeluaran qi dan darah. Langkah pertama dalam merawat ini adalah dengan mengawal mulut Anda. Penyakit datang dari mulut. Kelemahan limpa ramai orang disebabkan oleh apa yang mereka makan. Limpa mempunyai ciri yang sangat penting yang dipanggil suka kering dan benci lembab. Ia suka persekitaran yang kering dan hangat dan paling membenci benda yang lembab dan sejuk. Oleh itu, semua makanan mentah dan sejuk adalah pembunuh nomor satu yang merosakkan tenaga yang limpa dan perut. Adakah Anda suka minum minuman berais dan makan es krim? Adakah Anda biasa minum segelas air ais atau makan salad selada apabila Anda bangun pada waktu pagi? Perkara-perkara ini mungkin berasa sangat menyegarkan apabila Anda memakannya, tetapi ia seperti menuang besen air sejuk terus ke atas api hangat limpa dan perut Anda. Lama-kelamaan, api akan menjadi semakin kecil dan keupayaan limpa untuk mengangkut air dan kelembapan secara semula jadi akan menjadi semakin teruk. Jadi jika Anda mahu menguatkan limpa Anda, perkara pertama yang perlu Anda lakukan ialah elakkan makanan mentah dan sejuk. Minum air suam, makan makanan hangat, dan kurangkan makan buah-buahan, terutamanya yang bersifat sejuk seperti tembikai, pisang, dan buah naga. Orang yang mempunyai kelemahan limpa dan kelembapan harus mengelakkan ini. Jadi apa yang patut Anda makan? Makan lebih banyak makanan yang boleh menguatkan limpa Anda dan menambah qi. Untuk menghangatkan limpa dan perut, saya mengesyorkan resipi terapi makanan yang sangat mudah didapati. Ia berasal dari resipi kuno dan dijual di banyak kedai obat Cina. Ia adalah sup 4 dewa yang biasa yang mengandungi bahan-bahan berikut: ubi Cina, biji teratai, poria kocos, dan buah gorgon. Keempat-empat bahan ini mempunyai sifat perubatan yang sangat ringan dan merupakan bahan yang baik untuk obat dan makanan dari sumber yang sama. Jika Anda memakannya sebagai makanan, Anda boleh menyuburkan limpa dan perut Anda secara perlahan-lahan. Ubi Cina boleh menambah qi limpa, dan biji teratai boleh poria cokos dan buah gorgon adalah dua herba hebat untuk menguatkan limpa dan menghentikan sirit-birit. Anda boleh pergi ke kedai obat Cina dan membeli keempat-empat bahan ini dalam perkadaran yang sama. Minta mereka mengisarnya menjadi serbuk untuk Anda. Tambahkan 2 sudu besar ke dalam bubur atau bubur bijirin penuh Anda setiap pagi. Makan ini secara konsisten lebih berkesan daripada sebarang suplemen kesehatan yang mahal. Satu lagi tambahan mudah ialah halia. Halia bersifat hangat dan boleh menghangatkan perut dan menghilangkan sejuk, membangkitkan tenaga yang limpa dan perut. Anda boleh memotong 3 hiris halia dan menambah beberapa biji kurma merah ke dalam hidangan pagi Anda. Gunakan air mendidih untuk membancuh sekawan teh halia dan kurma merah untuk diminum.
Ingat bahwa lebih baik minum halia pada waktu pagi karena pagi adalah masa apabila tenaga yang badan dihasilkan. Minum sedikit teh halia dan kurma merah bersamaan dengan menambah bahan api kepada tenaga yang ini. Pada waktu malam, tenaga yang harus disimpan di dalam. Anda tidak sepatutnya minum teh halia untuk menyebarkannya, jika tidak ia akan mudah menjejaskan tidur Anda. Selain daripada mengambil makanan, adakah kita mempunyai sebarang ubat menguatkan limpa dan menghilangkan kelembapan yang lain? Sudah tentu ada. Saya akan mengajar Anda 2 titik akupunktur yang sangat penting. Yang pertama dipanggil Zusanli. Duduk dengan lutut dibengkokkan pada dunan 10 darjah dan rasakan lekukan tepat di bawah bahagian luar lutut Anda. Ukur ke bawah dari lekukan ini kira-kira 4 lebar jari di sebelah tulang kering. Jika Anda menekannya dan merasakan sensasi sakit dan bengkak, itulah titik Zusanli. Ini adalah titik akupunktur yang kuat di dalam badan kita dan titik hemeridian perut kaki Yangming. Urut setiap hari selama 3 hingga 5 menit pada setiap sisi untuk menguatkan limpa dan perut Anda, meningkatkan fungsi asas yang Anda perolehi. Ini adalah titik akupunktur kedua, ia dipanggil titik Fenglong. Titik ini adalah titik nomor 1 untuk menghilangkan kahak dan kelembapan di dalam badan kita. Di manakah ia? Ia berada di bahagian luar betis kita, sedikit di bawah Zusanli. Ia adalah titik luo pada meridian perut. Ia agak sukar untuk dicari, tetapi ingat sahaja bahwa ia digunakan secara khusus untuk menghilangkan kahak dan kelembapan yang kelihatan dan tidak kelihatan di dalam badan. Kantung mata Anda adalah kelembapan setempat dan juga boleh dianggap sebagai jenis kahak dan kelembapan yang luas. Adakah Anda sering merangsangnya? Ia seperti mencari jalan untuk kelembapan badan dikeluarkan. Seterusnya, mari kita bincangkan tentang kantung gelap yang lebih menyusahkan di bawah mata yang disebabkan oleh kekurangan yang buah pinggang. Jika kantung mata Anda berwarna gelap dan Anda sangat sensitif terhadap kesejukan, dengan tangan dan kaki yang sejuk dan sering mengalami sakit belakang dan kaki yang lemah, maka hanya menguatkan limpa tidak mencukupi. Kita mesti menyalakan api buah pinggang. Yang buah pinggang adalah api asas kehidupan kita. Jika api tidak mencukupi, air akan melimpah. Untuk mengawal kekurangan yang buah pinggang, kita mesti bermula dengan makan. Makan lebih banyak makanan yang boleh menghangatkan dan menyuburkan yang buah pinggang. Hukum alam sangat menarik. Kebanyakan benda hitam boleh masuk ke meridian buah pinggang, seperti kacang hitam, beras hitam, dan bijan hitam. Ini semua adalah bahan yang sangat baik untuk menyuburkan buah pinggang. Anda boleh minum sekawan susu kacang hitam tanpa gula setiap pagi atau memasak sedikit bubur beras hitam dan menaburkan sedikit bijan hitam di atasnya. Ketekunan jangka panjang adalah suplemen yang baik untuk pati buah pinggang. Satu lagi makanan wakil untuk menghangatkan dan menyuburkan yang buah pinggang ialah daging kambing. Daging kambing bersifat hangat dan boleh menghangatkan bahagian tengah dan menyuburkan badan. Pada musim sejuk, Anda boleh membuat seperiuk sup kambing dengan danggui dan halia untuk menghangatkan yang buah pinggang dan menghilangkan sejuk serta melegakan kesakitan. Ia adalah terapi makanan yang sangat baik untuk orang yang kekurangan yang dan badan yang sejuk. Selain daripada makan, Anda harus memberi perhatian khusus kepada menjaga kehangatan dalam tabiat harian Anda. Buah pinggang terletak di pinggang, jadi menjaga kehangatan pinggang adalah sangat penting. Jangan sekali-kali memakai seluar berpinggang rendah yang mendedahkan pinggang dan belakang Anda. Udara sejuk boleh dengan mudah masuk ke dalam badan dari tempat itu dan secara langsung merosakkan yang buah pinggang. Apabila Anda tidak ada apa-apa untuk dilakukan, Anda boleh menggunakan tapak tangan Anda untuk menggosok bahagian bawah belakang Anda, yaitu lokasi titik Shenshu, dan terus menggosok sehingga Anda merasakannya hangat. Ini adalah untuk menambah tenaga yang buah pinggang. Satu lagi kaedah yang sangat baik ialah merendam kaki Anda dalam air panas setiap malam. Terdapat titik akupunktur yang sangat penting di tapak kaki kita yang dipanggil titik Yongquan. Ia adalah titik permulaan meridian buah pinggang dan kui meridian buah pinggang. Dari tempat inilah air mengalir keluar tanpa henti seperti mata air. Rendam kaki Anda dalam air panas, suhu air boleh sedikit lebih tinggi sehingga Anda berpeluh sedikit di seluruh badan Anda. Ini memanaskan meridian buah pinggang dan membimbing api kembali ke sumber. Selepas merendam kaki, Anda boleh mengurut titik Yongquan di tengah tapak kaki dengan kuat. Tekan setiap kaki 100 kali. Jika Anda bertahan lama, Anda akan mendapati bahwa tenaga Anda akan bertambah baik dan gejala selsema Anda akan bertambah baik dengan ketara.
Ringkasnya, kunci untuk mengawal kantung mata yang disebabkan oleh kekurangan yang buah pinggang terletak pada perkataan hangat. Memanaskan dan menyuburkan melalui makanan hangat dengan menjaga kehangatan, kita boleh perlahan-lahan menyalakan semula api kehidupan di dalam badan kita dengan merangsang titik akupunktur yang memanaskan dan memberi tenaga yang pada ketika ini. Semua orang harus faham bahwa kaedah menguatkan limpa dan memanaskan buah pinggang sebenarnya boleh digunakan bersama semasa penyaman. Tetapi saya mesti memberitahu Anda dengan jujur bahwa sama sekali tidak ada kursus kilat dalam menyaman badan. Kantung mata Anda tidak tumbuh dalam 3 hari. Jadi jangan harap ia akan hilang secara ajaib dalam 3 hari. Ini adalah proses jangka panjang yang memerlukan kesabaran. Ia mungkin mengambil masa 10 atau 20 tahun untuk membahayakan badan Anda. Jadi Anda sekurang-kurangnya harus mengambil masa beberapa bulan atau bahkan setahun atau 2 untuk menjaganya dengan kaedah yang betul dan membetulkannya secara perlahan-lahan. Jangan taksub dengan kosmetik mahal dan proyek kecantikan yang mendakwa dapat menghilangkan kantung mata dengan cepat. Ia hanya dangkal. Kecantikan sejati terpancar dari dalam keluar. Apabila organ dalaman Anda selaras, kue dan darah Anda mencukupi, dan meridian Anda tidak tersumbat. Kulit Anda secara semula jadi akan kemerahan, dan kulit Anda secara semula jadi akan lisin. Mata yang tegang secara semula jadi mempunyai cahaya yang terang, dan kantung mata, bintik-bintik, dan kedutan itu secara semula jadi tidak mempunyai tempat untuk tumbuh. Inilah kebijaksanaan perubatan tradisional Cina. Ia mengajar kita untuk mendengar badan, memahami isyaratnya, dan kemudian menggunakan kaedah yang paling semula jadi dan asas untuk membantunya memulihkan keupayaan penyembuhan diri yang wujud dan kuat. Saya harap apa yang saya kongsikan hari ini akan membantu semua orang. Mulai hari ini, dengan sekawan air suam dan semangkuk bubur panas, kita boleh merawat limpa dan perut kita dengan baik, menyuburkan ci buah pinggang kita, dan mengawal kesehatan kita kembali ke tangan kita sendiri. Jika Anda mendapati perkongsian hari ini membantu, sila kongsikan video ini dengan orang yang Anda sayangi. Saya Encik Chen. Jumpa lagi lain kali.